Tanggal Oktober 1993, Ranger Pasukan Petugas Amerika telah melaksanakan misi untuk menangkap 2 orang kanan Panglima Perang Muhammad Farah Aidid di Pasar Bakara, Mogadishu, Somalia. Misi yang disangka boleh selesai dalam masa 1 jam ini mengalami kebuntuan apabila militer Somalia menembak jatuh 2 buah helikopter Black Hawk Amerika Syarikat dan Ranger mereka terperangkap hinggalah mereka diselamatkan dengan bantuan tentera Malaysia. The Malaysian armored personnel carriers, I can't compliment these guys enough for their courage. Misi ini diabadikan dalam sebuah filem Hollywood bertajuk Black Hawk Down yang dinukilkan dari kacamata Ranger Pasukan Petugas Amerika. Sekarang, mari kita ikuti pula nukilan dari kacamata Kapten Bersara Mazlan Fauzi, Ketua Pelatun 5, nombor panggilan 22 yang terlibat dalam misi menyelamatkan Ranger Pasukan Petugas Amerika yang terperangkap. Okay, apabila kami sampai ke objektif 20 ke checkpoint 207 tu, jadi saya tahu kami sudah hampir ke objektif lah, sebab 207 tu merupakan satu penanda mengatakan itu checkpoint yang terakhir lah kita kan. So bila kita sampai 207 tu, bergerak ke hadapan dalam 100 meter 200 meter dan saya mendengar tembakan dan di radio Junaidi memaklumkan bahawa mereka telah ditembak. Dan pada masa itu saya memang rasa berdebar dan terkejut lah. Okay? Walaupun kita dah expect, tapi kita tak expect secepat itu. Okay? Jadi selepas itu Junaidi memaklumkan kepada ketua kami bahawa 2 kawasannya telah hilang dan dipercayai masuk ke lorong belah kiri, dalam belah kiri lah. Right? Dan selepas itu, Aussie mengarahkan pelatun saya dan semua terus bergerak ke depan. Okay? Jadi saya terus mengarahkan pelatun saya, nombor panggilan 22 ni yang didahului oleh 22 Alpha, iaitu ketua keretanya adalah Kopral Safa, pemandunya Mak Cik Noh dan reagananya Muhammad Nur Osman untuk terus bergerak ke depan. Saya kata okey, 22 Alpha bergerak terus ke depan sebab kami juga diarahkan oleh ketua kami untuk terus ke depan. Sebab bila pelatun Junaidi dah kehilangan 2 elemen tempurnya, jadi adalah penting bagi pelatun saya untuk mara ke hadapan, menguatkan lagi kita punya kuasa untuk rapat ke objektif ni. Right? Dan kami terus bergerak. Pada masa pertama saya ingat kami dah mula menerima tembakan dan saya mengarahkan semua call sign saya dua-dua untuk menembak. Dalam menembak ni, sebab kita pada masa yang walaupun kita menembak ke arah musuh, apabila kita mula menerima tembakan senjata kecil dan juga mortar dari musuh, amat penting supaya kita menembak ni out of fire kita tu kena betul lah. Sebab di depan kereta saya dan juga elemen-elemen 22 Alpha ni ada lagi kereta, contohnya kereta 21 kan. Jadi dia satu jalan sebab pergerakan kan. Jadi out of fire tu sama ada ke kiri atau ke kanan. Jadi sebab di depan ni pasukan sahabat kan. Jadi di sinilah kebijaksanaan ketua kereta dan juga pemandu untuk mengemudi kenderaan ini untuk memberi tembakan yang maksimum dan juga untuk mendapat perlindungan yang baiklah supaya kita tak boleh expose. Dan momentum tu kena penting. Sebab kita tak boleh nak momentum itu tak boleh nak stop kat situ. We must keep moving depan kan. Sebab kalau momentum tak bergerak, belakang tak bergerak. Sebab di belakang saya adalah nombor panggilan 23 iaitu pelatun 6 Khairul. Jadi sepanjang pergerakan tu malam tu kami memang dihujani dengan peluru, senjata kecil, mortar dan juga RPG. Okay. Jadi saya masih ingat apabila kita dah habis tu, saya berborak dengan ketua kereta 22 Alpha iaitu Kopral Safa lah. Dia ada maklum kepada saya pada malam tu kenderaan beliau ada macam melanggar sesuatu lah. Okay. Jadi bila dia bercakap dengan ketua kereta, dengan pemandu, dia kata apa tu kan. Lepas tu rupanya mereka tu ada mayat lah sama ada tayar kiri kanan, tapi maknanya kenderaan mereka tu mungkinlah mayat sebab sebelum tu memang dah ada pertempuran kan, kejadian kan. Jadi menunjukkan betapa fierce malam itulah okay. Dan tembakan bertali arus ini sebenarnya membuatkan ketua kereta
saya dimaklumkan ketua-ketua kereta ni juga menembak grenade launcher. Okey, saya cerita pasal senjata kita ada. Di dalam kereta kita ada twin JPMG. Okey. Dan di kiri kita ada grenade launcher. Maknanya kita boleh menembak menggunakan grenade ni. Maknanya kalau sasaran-sasaran yang mana kita rasa boleh, ketua kereta akan menembak. Okey, jadi ini adalah untuk memastikan musuh dapat kita neutraliskan. Okay, balik kepada apabila kami menerima tembakan, jadi setiap kenderaan yang bergerak bersama-sama pelatuan saya itu paksa memberi tembakan yang maksimum kerana kita mesti memenangi firefight. Sebab kalau kita tidak memenangi firefight, kita memberi inisiatif kepada pasukan musuh untuk pertama sekali mereka boleh aim lah nak tembak RPG itu kepada kereta kita. Mereka boleh senjata-senjata kecil juga boleh menembak sasaran-sasaran mungkin tentera-tentera mereka ni. Okay. Jadi adalah penting untuk kita menang the firefight. So apabila kami bergerak ke hadapan dan apabila menghampiri sifat 4 silap saya kan, dan kita pun dismount tentera Amerika ni. Okey. Saya dimaklumkan salah satu keperluan untuk dismount tentera Amerika ni sebab untuk clearkan barricade sebab dalam pertengahan jalan tu ada gak barricade yang telah dipasang oleh pihak musuh lah. Jadi kita ketua kereta dengan anggota kereta tak boleh nak turun. Jadi itulah sebabnya tentera Amerika ni turun, clearkan barricade dan mereka bergerak bersama-sama kami lah. Dia dalam bahasa tentera dipanggil tembak dan gerak bersama kereta perisai ni. Okay. Jadi pada malam tu saya percaya semua elemen tempur saya yang Dodo Alpha tadi yang saya kata tadi diketuai oleh Korporal Safa dan juga Dodo Bravo yang diketuai oleh Korporal Ridwan Man, pemandunya Ibrahim dan juga dia gunnernya Suhaidi. Saya dua hadapan telah mainkan peranan yang sangat penting. Okey, sebab mereka merapati Junaidi yang telah kehilangan dua kereta perisai tadi kan. So pergerakan kami terus di dalam malam yang penuh dengan tembakan dan kami bergerak ke satu lokasi iaitu Sepak 4. Di Sepak 4 ni lah yang saya rasa tempat yang paling kita kata tempur yang sengit lah. Sebab Sepak 4 ni dah tak jauh lah dengan objektif. Sebab selepas Sepak 4 ni kami kena masuk ke belah kanan dan di depan sikit barulah helikopter objektif satu helikopter pertama yang terhempas ni yang perlu diselamatkan oleh timnya Combat Alpha ni di kami ni lah. Alright. Okay. Jadi semasa di pertempuran tu saya masih ingat ada ini yang berlaku di kereta saya lah kan. Okay. Ada 3 tembakan mortar yang jatuh berhampiran dengan platoon saya lah, ya, iaitu 1 di belah belakang kanan dan 2 di hadapan kiri. Okay. Menurut pemandu saya iaitu Private Fadil pada masa itu, dia dapat melihat tembakan mortar ni ada yang mengenai tentera Amerika dan kemungkinan mencederakan ataupun membunuh, saya tak tahulah, tapi tembakan mortar ni ada mengenai sasaran tentera Amerika ni lah. Okay. Di samping itu juga kami menerima tembakan RPG. Okay. Jadi RPG ni yang bagusnya ialah pada waktu malam kita dapat melihat bola-bola cahaya tu yang bergerak. Alhamdulillah apabila kita melihat RPG itu datang dari jauh kan, saya dan juga ketua kereta lain akan mengarahkan pemandu mereka untuk seperti mengambil perlindungan lah. Okay. Dia tak boleh statik, bergerak depan. Kita cuba mengelakkan. Kita tahu kalau dia menghala kita terus mungkin kena, tapi sekurangnya kita ini tindakan spontan. Bila kita nampak orang kata senjata peluru tu datang, kita akan secara langsung untuk bergeraklah untuk cuba mengelakkan. Okay. Jadi alhamdulillah RPG itu tidak mengenai salah satu daripada kenderaan kami pun, hanyalah melintasi kami. Dan itu yang saya cakap tadi, pentingnya untuk kita memenangi firefight sebab kita tidak memberi ruang kepada musuh untuk aim kepada kita. Okay, kalau kita beri ruang, kemungkinan saya rasa banyak lagi kenderaan-kenderaan perisai kita yang akan musnah pada malam tersebut. Saya dapat ingat lagi pada satu ketika tu, ketika saya sibuk berkomunikasi dengan ketua saya, berkomunikasi dengan elemen-elemen tempur saya ni. Okay, jadi saya tengok saya punya rear gunner masa tu tidak menembak. Dan saya tanya Pebek Rosli lah, Rosli, kenapa tak tembak? Kan? Dan dia kata, tuan, stop aja, senjata tak boleh ditembak. Okay. Ini biasa berlaku. Sekiranya RPG kita punya JPNG ni kan,
ataupun twin JPMG, kalau kita menembak terlalu banyak kan, kemungkinan stoppage itu berlaku. Itu adalah sistem persenjataan lah. Jadi saya pun tunduk dan pergi ke hatch dia tu, dan saya membuat drill lah. Drill, buka senjata semua, dan kita bersihkan kelonsong semua dalam tu, kita keluarkan, kita letak link balik dan kita tembak. So bila saya tembak, dah boleh, dah baru cakap, Rosli, kau tembak. Kalau mati, mati sama-sama. Jadi Rosli pun mengambil JPMG dan menembak lah. Kan? Dan saya dapat lihat bila menembak tu, kita nampak dia punya semangat tu. Kan? Sebab kebanyakan anggota kita ni ada yang baru. Kan? Jadi pengalaman-pengalaman kita pun bukan ada pengalaman perang, tapi sebagai komander, inilah peranan-peranan yang patut kita mainkan dalam keadaan macam ni. Saya juga bergantung kepada mereka, sebab kalau mereka tidak berupaya menembak musuh, menerima tentangan musuh, dia akan reflect kepada saya. Sebab saya sebagai platoon komander ni kebanyakannya untuk mengawal battle, sebab yang pertempuran ni adalah elemen-elemen tempur saya lah. Okay. Jadi alhamdulillah mereka telah mainkan peranan yang cukup baik, okay? Dan sehinggalah kami sampai di Sipan 4. Okay. Bila sampai di Sipan 4 dan kami memasuki satu lorong ke kanan, dan sampai di lorong kanan itu kami pun berhenti di situ. Okay. Berhenti, dan kemudian saya telah mendengar arahan daripada ketua kami untuk mengarahkan platoon 6, iaitu platoon Khairul nombor panggilan 23 untuk memotong saya dan masuk ke objektif. Jadi saya tak masuk. Jadi kami adalah elemen-elemen yang memberi pertahanan awal tadi, neutralize the enemy, okay? Dan juga memberi kawalan lah untuk membolehkan platoon Khairul ni masuk ke objektif dan menyelamatkan tentera-tentera mereka yang mungkin jatuh sebelum ni kan, yang dalam pilot dia semualah kan. Jadi Khairul masuklah. Okay. Semasa kami di Sipan 4 di jalan kanan tu menunggu lama, sebenarnya saya ingat dalam sejam ke 2 jam, saya tak pasti, tapi agak lama lah kami menunggu Khairul ni masuk ke dia punya menyelamatkan tentera Amerika di helikopter tu lah kan. Pada masa tu tembakan dah tak sesengit yang masa kami berada di Sipan 4 tadi. Okey. Jadi saya rasa pada masa itu mungkin Khairul lebih arif lah. Apa yang berlaku saya tak banyak cerita lah. Kan? Jadi lama kami menunggu. Pada masa sama itu tembakan-tembakan itu lebih kepada tembakan yang terkawal. Okay, compare yang mula-mula tadi, kami memang menembak, orang kata menembak sangat sengit lah. Okay. Jadi saya ingat dah lama kemudian saya pun mendapat arahan bahawa 2-3 ni sudah ready untuk keluar. Sebab saya cakap lama saya menunggu kan. Bila ready nak keluar tu, dan pada masa sama kita pun menerima tentera Amerika yang berlari daripada objektif tadi, right? Dan mula masuk ke dalam kenderaan kami lah. Okey. Dalam kenderaan saya tak tahu berapa ramai yang masuk. Okey, sebab kita tak mengira lah. Masa tu saya punya anggota kru saya lah, okey, menerima membuka pintu semualah. Tapi yang saya ingat memang dalam kereta saya ada satu orang tentera Amerika yang cedera, yang menjerit-jerit lah. Sebab tu saya beritahu, don't worry, you are safe, okay? Dan saya dimaklumkan rear gunner saya, Private Rosli, ada memberi bandage lah kepada tentera Amerika ni untuk mungkin membalut luka lah. Tapi saya tanya, dia tak merawat, cuma bagi bandage lah. Sebab dia harus fokus kepada JPMG. Sebab nak withdraw dia salah satu elemen yang sangat penting juga. Sebab dalam pertempuran ni, kita masuk dan nak keluar ni, kita tak nak gagal. Okay. Dan saya dimaklumkan oleh 22 Alpha bahawa dalam kereta beliau ada mayat tentera Amerika masa nak balik tadi kan. Dan Korporal Safa ada berkongsi dengan saya, bau hanyir lah, bau darah kan. Okay. Jadi mungkin saya rasa pada malam tu kami tak tahu berapa ramai yang masuk lah. Tapi saya percaya tentera Amerika ni akan cuba masuk dalam kenderaan kami untuk keluar lah. Okay. So now untuk keluar. Okay. Saya telah mendapat arahan daripada ketua kami saya, Major Rashid, mengarahkan platoon saya lead tim combat Alpha ni keluar ke stadium. We are the lead platoon lah. Okay. Pada masa tu saya berdebar-debar lah. Berdebar-debar sebab kerja ni bukannya mudah, sebab zaman dulu tak ada GPS ni. Okay. Kita rely on peta. Cuma pada masa tu hari dah agak terang, jadi kita dah boleh nampak jalan, okay? Dan kita dah boleh baca peta lah. Jadi saya mengarahkan nombor panggilan 22 Charlie saya
iaitu Korporal Parizat lah. Saya beritahu kepada semua call sign saya, semua call sign di dua-dua, kita akan berundur sekarang. Okay? Dan saya beritahu dua-dua Charlie, anda lead pengunduran ni. Okay, anda dahulu kan. Jadi Ketua Parizat bersama pemandu beliau iaitu Peribet Zuhairi dan juga Peribet Sabri mengambil kedudukan lah, maknanya dia pusing kereta tu dan untuk lead ke depan lah. Jadi bila mengundur ni, dia akan jadi dua-dua Charlie, dua-dua Bravo, dua-dua Alpha. Dia terbalik lah. Jadi kami pun mengundur lah. Okay. So dalam pengunduran ni sangat penting ya, sebab sekiranya kami memasuki jalan yang salah, kan, kemungkinan besar kami masih lagi bertepu lagi lah. Sebab kalau masuk jalan salah, kami akan berpusing-pusing lah di dalam pasar Bakara tu, kan. Sebab kawasan tu bukan kita familiar, okay? Dan peta pun kita tak pernah masuk, kita nampak peta lah. Jadi masa tu sangat penting baca peta ni. Di belakang saya ni, Ketua Kamni, Zunaidi, Khairul ni semua di belakang saya lah. Okay? Kalau kami sesatlah mereka. Kan, mungkin jadi another battle lah. Alhamdulillah. Jadi kami telah dapat keluar dengan baik. Dan semasa saya perjalanan balik tu kan, ke stadium tu kan, saya cakap tadi kan, saya di belakang saya ada Humvee mereka. Masa tu mereka pun ikut kita sekali lah. Dan saya ingat masa tu bila kita dah masuk kawasan Ali Mahdi yang agak friendly lah. Biasalah orang Somalia ni bila dia dengar bunyi bising mesti dia nak tengok, kan. Jadi mereka keluar daripada rumah, kan. Tapi sebab Amerika ni dia tak biasa buat ronda, kan. Jadi saya tentera Amerika dia macam ambil senjata nak tembak orang-orang Somali yang keluar dari rumah lah, kan. Mungkin mereka pun tak tahu kawasan tu kawasan familiar. Jadi bila nampak, kebetulan saya pun ambil senjata saya menghala ke tentera Amerika yang Alhamdulillah dia tengok, dia terkejut. So saya kata jangan, this area is friendly, maknanya friendly lah. Oh, mereka tengok dan mereka okey. Jadi Alhamdulillah kami pun terus berjalan sampailah ke stadium. Apabila sampai di stadium, jadi tugas pertama ialah mengeluarkan tentera Amerika ni. Okey. Dan yang ada mayat tu, keluarkan mayat lah. Right? Jadi selepas tu saya pun berjumpa dengan anggota saya semua dan bertanya khabar lah. Takut ada cedera. Alhamdulillah anggota saya semuanya selamat. Cuma kereta-kereta tu adalah kesan-kesan tembakan semua tu. Jadi lepas tu saya pun melapor kepada ketua kami saya bahawa semua selamat. Jadi lepas tu kami pun berkumpul lebih ke dalam sejam lebih lah, dan makanan yang diberi oleh tentera Pakistan yang telah berada dalam stadium itulah. Okay. Jadi apa yang saya nak share tambahan kat sini kan,